Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwani al-muslimin yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi saya
berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat yang berbahagia ini. Masyarul muslimin yang dikasihi oleh Allah, rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita ini masing-masing 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini telah pun tercatat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, suratul Nahl ayat yang ke-71. Dan Allah melebihkan rezeki kamu sebahagian yang lain, melebihkan sebahagian daripada kamu dengan sebahagian yang lain dalam urusan rezeki. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Namun bukan kata bererti kita tidak perlu berusaha dan duduk sahaja. Kita perlulah berusaha dan terus berusaha. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada di tangan kamu satu benih, jikalau esok kamu tahu kamu mati ataupun kiamat tu esok, kamu tanam benih itu pada hari ini. Itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini, kata Allah, kecuali ditetapkan rezeki kepadanya. Kadang-kadang rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita ini daripada jalan yang kita tidak sangka datangnya. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rezeki kepada seseorang sehingga lupa bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya kembali. Oleh kerana itulah hak Allah Ta'ala secara mutlak. Jikalau kita beriman mengenaan dengan bab rezeki ini, nescaya kita tidak akan dengki dan tidak akan bermusuh di antara satu sama lain. Sebaliknya, rezeki yang kita dapat ini kita kongsikan dengan sesama Islam, sesama Muslim ataupun sesama insan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Kerana apa yang ada dalam bakul rezeki kita itu bukan hak kita sepenuhnya. Ada hak orang lain yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita bahagikan. Ikhwani al-muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbullah di sana beberapa amalan-amalan bagi melariskan rezeki, memanggil rezeki. Kalau orang yang menjual, melariskan jualannya. Kalau orang yang meniaga, mendapat keuntungan daripada perniagaannya. Amalan-amalan yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dengan agama ini, mengadakan rekaan di dalam bab beramal dan bacaan-bacaan tertentu dalam tempoh tertentu, dalam bilangan-bilangan yang tertentu, pada hari yang tertentu, pada waktu yang tertentu. Diberi amalan-amalan tersebut kepada peniaga sebagai pelaris. Ada yang ditulis pada kertas untuk digantung kepada kedai supaya melariskan jualan dan orang yang ramai mari di kedai. Itulah jalan yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang-kadang Allah Ta'ala beri di atas apa yang dilakukan, bukan beri di atas dasar rahmat. Allah Ta'ala menurunkan rezeki, tetapi Allah Ta'ala beri dengan istidraj, iaitu Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk mengheret ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Di sana ada orang yang tamak, tidak mahu berkongsi rezeki, tamak dengan dunia,
sehingga dia tidak nampak bahawa apa yang dia usahakan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah nak mendatangkan satu keburukan kepadanya, nescaya tidak ada seorang pun dapat menyekat keburukan tersebut. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak datangkan satu kejahatan, satu perkara yang tidak baik kepada suatu kaum, seorang pun tidak boleh menghalang perkara baik tersebut ataupun perkara buruk tersebut. Su'an makna perkara buruk yang Allah Ta'ala nak hadirkan kepada satu kaum, seorang pun tidak akan dapat halang. Begitulah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup masyhur, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Sehingga akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah ibn Abbas ketika Nabi bawa Abdullah ibn Abbas naik kenderaan bersama dengan Nabi. Di akhir hadis itu Nabi menyebut, sekiranya semua orang berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat beri manfaat kepada kamu kecuali tulis oleh Allah manfaat itu kepada kamu. Dan jika semua sekali berkumpul untuk memberi mudarat kepada kamu, juga tidak dapat memberi mudarat kepada kamu kecuali Allah Ta'ala izinkan mudarat itu datang kepada kamu. Begitulah kehidupan dunia sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab perkara untuk memanggil rezeki ini datang kepada kita, satu jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala telah tetapkan. Tidak ada amalan-amalan yang tertentu, bacaan-bacaan yang tertentu nak suruh jadi kaya, meniaga nak suruh lari, kedai nak suruh masuk ramai. Tidak ada amalan yang tertentu. Jika ada amalan yang tertentu, nescaya Utsman ibn Affan telah meminta dengan Nabi oleh kerana dia seorang peniaga. Abdullah bin Zubair ibn Awam minta dengan Nabi. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf. Dan boleh dikatakan semua sahabat hijrah mereka berniaga daripada Syam hingga ke Yaman. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, liila fi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Mereka akan berniaga daripada Yaman, mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman pada musim sejuk, pada musim panas. Itu rihlah perjalanan perniagaan mereka. Jika adalah amalan nak suruh kaya ataupun amalan-amalan nak panggil rezeki supaya mari, nescaya sahabat telah minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna orang yang mengajar ilmu nak kaya, ilmu nak suruh panggil rezeki dengan bacaan-bacaan tertentu, dia adalah kadzab, pembohong yang nyata dalam agama. Berjaga-jaga mengambil agama daripada berjaga-jaga mengambil ilmu daripada orang yang selalu berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi pun dia boleh bohong, tidak hairanlah kalau hak mari tempat kita boleh bohong, boleh menipu bab keturunan Nabi. Kalau hak Nabi tak kata pun dia berani kata. Kalau Nabi tak sebut pun dia berani sebut. Nabi tak pernah ajar pun dia ajar pada orang. Tidak hairanlah kalau dia percaya orang yang membohongi agama ini, mari dengan nasab Nabi, keturunan Nabi, mari sebagai ahli bait, keluarga sebelah Al-Hasan, mari duk mengaku bahawa dia keturunan Nabi. Apabila kerajaan Malaysia siasat, rupanya tidak ada kaitan dengan keturunan Nabi. Mereka keluarkan surat palsu. Dia kata surat telah hantar kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, bahagian jaga agama negara Malaysia. Pengarah JAKIM kemarin dia jawab, dia kata tidak ada sebarang surat yang dihantar kepada kami. Daripada awal kisah sampai ke akhir kisah nipu belaka. Oleh kerana mari pakai jubah, mari muka jangak, muka Arab, pakai cahaya belaka, pakai beri duit belaka, pakai bagi duit belaka.
masjid di rumah tu tak cara rasa, nak roboh lah, nak roboh lah. Tapi bila hak mari keturunan Nabi ni bawa pitih 45 kok dia bagi derma, bagi khair. Ada akal kau boleh fikir benda ni? Fikir guna otak siri kau fikir guna lutut ke bawah? Cuba fikir. Ugama kau benda lagu ni. Ini bukan ugama. Ini adalah cari makan, bentuk mengenyahkan perut untuk memenuhkan sampul dan poket di kalangan tuan-tuan guru yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang takut pada Allah. Sebab apa hilang takut pada Allah? Nabi pun dia boleh buat main-main. Perkataan Nabi tak sebut pun dia boleh buat sebut. Dengan kecek agama pun dia boleh buat main-main. Lepas tu dia nak main-main benda lain, mudah lah. Atas nama Nabi pun dia tipu. Dah kalau dia tipu orang ramai, pelik apa muka nama Nabi pun dia tipu. Hak Nabi jamin neraka orang tipu di atas nama Nabi. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai aku, kadhiba alayya, mendustai aku tak sebut, dia kata aku sebut. Mendustai Nabi. Nabi kata orang lagu ni dia telah menebah kursi dan neraka untuk dia. Kalau tak tabat Allah Ta'ala mati, tak betul semula. Dia kena ingat, ulama yang salah sebut ni, dia kena betul di khalayak orang awam. Sebab tu ulama di kalangan Yahudi, apabila dia nak tabat dengan Allah, dia kena buat 3 perkara. Summa tabu, dia kena tabat dia dengan Tuhan. Wa aslahu, dia kena betul semula. Wa bayyanu, dia kena beri penerangan kepada orang, kena ceramah semula. Gapo hak hamba sebut mula tu tak betul. Fa ulaika atubu alaihim, baru Allah Taala terima taubat dia. Mana kenyataan hak betul semula? Pada yang kata mari nasab Nabi, keturunan Nabi ni mana? Kenyataan hak dia mau betul. Senyap. Supaya kuah katuk senyap. Tak ada. Apakah benda yang nak memperbodohkan umat ni? Siapa nak bawa umat ni nak pergi ke mana? Kita nak bawa umat ni biar jadi cerdik, biar jadi mikir, biar jadi ngaji. Itulah Nabi SAW. Daripada jahiliyah, Arab ni jahiliyah daripada sudut akidahnya, jahiliyah daripada sudut segala-galanya. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi, akal fikiran manusia ni supaya jadi cerdik. Lahirlah orang yang cerdik sebagai amal Abdullah bin Abbas, sebagaimana Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat ala Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ni semua ni mari daripada lubuk kecerdikan. Sahabat yang cerdik, yang boleh faham agama dengan baik, kerana dia guna otak yang Tuhan beri kepada dia ni sepenuhnya. Dia tak guna separuh-separuh. Umat ni akan dinaik, akan dimartabatkan, akan dipandang mulia apabila ada ilmu dan berpegang dengan Islam, syariat, ajaran Nabi SAW. Lepas tu tak ada kau amalan nak suruh murah rezeki ke apa. Allah Ta'ala sebut setera-tera dalam Al-Quran. Kalau kita buka dia buat mari ayat 3 serakah, taqwa, tawakkal, istiqamah. Allah Ta'ala sebut pada ayat surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu bikulli syai'in qadra. Wa man yattaqillah, mana-mana orang bertakwa kepada Allah. Takwa pada Allah ni yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala ada ke bagi dia jalan keluar daripada segala masalah dia. Senego serabut perut kan untuk untung tu hebat keluar daripada nego. Terhewat keluar dia daripada masalah nego tak laku, pasal keluar masalah kesempitan hidup dia, menghutang apa, kerana dia takwa. Apa mana takwa ni? Takwa ni adalah berik dalam kehidupan kita. Kita nak buat gapo-gapo, kita tanya syariat dulu, boleh ke tak?
Kita nak buat gapo-gapo syariat kata boleh ke tak? Agama kata boleh ke tak? Bukan buat dulu baru tanya agama. Tidak. Dan bila kita tanya agama dulu, maka segala kehidupan kita ni, daripada bangun pagi sampai nak tidur pula, disentuh oleh agama kita. Agama kita tidak tinggal, kita ni duduklah keadaan tergantung, tak tahu sekarang. Tak. Ada jalan penyelesaian dihadap semua sekali masalah. Kerana orang yang paling berat menanggung masalah iaitu Nabi SAW. Itu taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah ni, dan Allah Ta'ala beri daripada jalan rezeki daripada dia tak sangka-sangka lagi. Orang kita ni bila sebut rezeki nampak pitis sekarang. Kita nampak rezeki pula. Cukup makan, kita hidup cukup dengan apa ada rezeki. Hidup tenang rezeki. Rezeki belakang. Orang lain hutan betul-betul kita tak ada hutan. Walaupun kita makan ke kering saja pun dengan sambal saja pun, tapi tak apa, hidup tak ada hutan tak sabut pun. Apa kan ni? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan beri kepada kita rezeki. Anak-anak kita pula jauh ngaji pula tinggi-tinggi, tidak suka hati kita. Jauh pula sekarang soleh-solehah pula. Itu kita tak ada harta pun tak apa, boleh anak soleh-solehah ni jariah bagi kita kalau kita mati. Itu semua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Sutai lagi. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah Taala cukupkan keperluan hidup dia. Cukup. Taqwa. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Taqwa, tawakal dua kali. Tawakal ni mana kata apa? Serah Tuhan. Kita buat kerja ni kita kena serah Tuhan. Sebab kita tak tahu hujung jatuh kerja kita tu lagu mana. Misal kata kita nego. Kita nego, kita tak tahu hujung jatuh nego kita rugi ke lagu mana. Kita buat keluar modal, kata waktu modal 50,000 lah kita kata. Kita nak nego. Kita pun menego. Hujung jatuh pada menego. Orang nak mari ambil barang kita kedok. Orang lalu kedok makan kita masuk. Orang nak masuk kedai kita pun duduk. Kita tak tahu lagi. Hak tahu siapa? Allah. Tapi bila kita ada tawakal, bismillah, aku nego ni kalau jual makan ni, kita pun lalu nak makan di atas gapo kita masuk ni, kita masuk saja tak sedap apa kita pun tak lalu nak makan gapo kita masuk, kita jual orang. Nego gapo pun biar benda tu kalau kita nego sekarang tu bahawa kita nak sebagaimana kita nak barang hak molek. Benda hak macam mana? Begitu juga dengan manusia lain sebab kita sama-sama manusia. Itu tawakal kepada Allah. Bila kita letak tawakal kita kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah Ta'ala cukup. Allah Ta'ala cukup. Muka tak boleh lebih. Cukup untuk kita, lebih untuk orang lain dah. Hak kita ada Tuhan nak tanya kita hak lebih tu. Tuhan tanya Muhammad 70 tanah berkereka, mau apa tanah? Bagi-bagi tanah benda. Buat apa tanah? Beli tanah pula. Dia tak kabar setiap dosa nak masuk ke tanah tu. Abang. Sebab bahasa tak cukup. Bahasa tak cukup. Adik kakak rahmati oleh Allah. Akhirnya yang ketiganya istiqamah. Istiqamah makna apa? Istiqamah makna tetap pendirian di atas apa yang kita buat sambil kita bertawakal dan kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ni dia mai tiga serakah nak panggil adalah jalan untuk Allah Taala beri rezeki kepada kita. Yang kedua ni, beri rezeki dengan banyakkan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Ayat ni kesimpulannya Allah Ta'ala kata, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan, beristighfar, Dia yang Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat, tanda rahmat Allah Ta'ala, memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan kebun-kebun dan yang ada buah di dalamnya, untuk di dalamnya ada sungai. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Istighfar banyak. Orang nego, dia nak suruh nego dia diberkati oleh Allah, dan gapoh dia hasil molek pada diri dia, Tuhan buka pintu rezeki. Kena istighfar banyak. Istighfar, tak ada payah istighfar. Istighfar dengan hati dan lidah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tuhan berkat kehidupan dia. Tuhan jaminan rezeki kepada dia, sebagaimana Nabi Nuh sebut pada kaum dia tadi bahawa mu kena istighfar. Tuhan waktu rahmat kepada kamu, tambah harta kamu, tambah anak kamu. Ini janji Allah. Janji orang kita percaya sungguh, janji Tuhan tak pernah percaya mana. Padahal sepatutnya orang kita tak percaya mana. Orang mana orang janji dia ingkar pada janji dia. Janji Allah ni benar. Dan Allah Ta'ala kata wa'adallahi haqqa, janji Tuhan ni benar sekali. Nak pergi surga, surga. Nak lepas neraka, neraka. Janji Allah. Dia tak percaya kepada janji Allah, sebab tak nampak dengan mata. Janji dengan manusia ni, janji boleh beritih 1,000 kot, boleh beritih 20,000, nampak duit. Janji surga, apa-apa tak nampak. Satu cabaran kepada kita untuk kita percaya kepada benda yang kita tak nampak. Ada akak sekalian, untuk akhirnya dalam khutbah harakah ni, kita sama-sama memikir betul tak betul jalan yang kita duduk ni, sementara kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam mati tak ada apa dah, tinggal belakang. Jadi hak orang lain berlaku, tidak menjadi hak kita. Hanyalah kepada seseorang kalau hidup atas muka dunia ditipu 2 kali. Kena tipu kat orang dah atas muka dunia sekali, yang tipu syaitan pula 2 kali kena tipu. Lepas tu di akhirat barulah dia sekabar, baru dia sedar, kata dia ditipu dengan dunia ini. Tak ada faedah sikit abuk. Nak menyesal orang mukmin ni, menyesal dunia. Orang mukmin tidak akan menyesal negeri akhirat. Tapi orang mukmin wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang mukmin di hari akhirat dia suka mari kepada keluarga dia, dia suka kerana boleh amal yang baik, terima buku dia pertanyaan kanan. Allah Ta'ala dah janji surga ke dia, lepas dia daripada ujian dunia ini. Dunia ini bukan tempat untuk kita selama-lamanya. Akhiratlah yang paling kekal sekali. Jadi kita sama-sama siap bekal kita untuk akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahil mutafaddilil mahmud, ar-rahimul wadud, al-malikil ma'bud, subhanahu subhanahu, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa dinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Untuk khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita buka otak kita buka pemikiran kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Kita kena ada persediaan diri kita sebelum kita hadapi bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Persiapan daripada sudut diri kita dan segala-galanya, sebab kita sambut satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan asbab Al-Quran. Abang nak pesan bahawa bulan puasa ni 3 benda ya. Puasa,
Quran dan juga doa. Puasa, Quran dan juga doa. 3 kali kena puasa, biar penuh dengan Al-Quran dan biar berdoa banyak. Dan boleh puasa ni boleh berdoa, boleh puasa ni boleh berdoa. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala bagi waktu doa mustajab, iaitu waktu ketika mana orang puasa nak buka puasa. Jangan kita biar anak-anak kita duduk ke atas tembok, duduk ke atas motor, setengah jam lagi nak buka puasa, panggil anak cucu kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau mari nak buka puasa masjid ni, dia makan ni kau gapo, pastikan setengah jam sebelum buka tu siap dah. Tak cara kau gapo dah, duduk tempat makan ni, doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak itulah benda hak kita nak rebut peluang ada hak nak mari bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan ini, Ramadan mana lagi? Kita takut Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, dan kita minta doa kepada Allah supaya kita dah jumpa dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Tidak lupa untuk kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan agama ini kepada kita, yang meninggalkan agama yang selengkapnya kepada kita. Kita tak boleh buat perkara-perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, kerana kita telah mendurhakai Nabi SAW. Saya ke Nabi dengan cara ikut Nabi, bukan saya kepada Nabi dengan cara tidak mengamalkan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وخصوصا في غزة. اللهم أعز أهل غزة، اللهم أعز أهل غزة، اللهم أعز أهل غزة واحقن دماءهم واجبر كثرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين الأمريكان المتجبرين، اللهم لعنتهم لعنا كبيرا، اللهم اقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين في غزة الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكتب لهم من الشهداء المقبولين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار، كما ألفت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.